Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi siri kuliah Maghrib kita. Dan pada malam ini kita menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Kehidupan Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi sebelum kita memulakan kuliah, pesanan daripada AJK Masjid kepada tuan-tuan, sebab kita berada dalam PKPB ni, cuma aktiviti agama kita dibenarkan, cuma kita perlu menjaga SOP. Jadi kalau boleh makan mask dan juga jarakkan kedudukan tuan-tuan 1 meter. Sebab masjid kita ni luas, kita boleh jarakkan untuk 1 meter. Baik, dan malam ni, bermula pada malam ni sehinggalah tamat PKPB, saya akan baca kitab hingga masuk waktu isyak sahaja. Kalau nak lebih pun 5-6 minit itu sajalah. Dan tidak ada soalan yang saya akan jawab sehinggalah tamat PKPB. Saya akan baca kitab sahaja. Mana kalau ada soalan, tuan-tuan boleh simpan dululah. Tak payah hantar lagi penuh handphone saya. Simpan dulu, nanti bila masuk bulan 12, minggu pertama dah habis, minggu kedua insya-Allah kita akan buka semula soalan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita sambung pada malam ini kitab Al-Halal wal Haram. Sambungan muka surat kitab yang besar ini, yang ori 189, tajuk lukisan atau ukiran yang tidak berbentuk. Okey, dia masih dalam tajuk benda-benda yang ada dalam rumah kita, dan kita masih berbincang mengenai patung. Cuma pada malam ini dia masuk pada lukisan atau ukiran yang tidak berbentuk. Jadi siapa-siapa yang boleh melukis dan boleh mengukir, dia kena bacalah tajuk ni. Nah, sebab ada lukisan, biasanya lukisan lah yang haram, ada lukisan yang makruh, ada lukisan yang harus berpandukan ijtihad ulama. Jadi yang haram tu kalau boleh kita tinggalkan. Bukan kalau boleh, wajib kita tinggalkan. Yang makruh pun kalau boleh ditinggalkan. Kalau kita nak lukis, nak ukir, biarlah yang diharuskan oleh syarak dan diharuskan oleh jumhur ulama. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lukisan dia seni. Dia termasuk dalam seni. Islam menghargai seni sebenarnya. Tapi biarlah seni itu tidak bercanggah dengan syariat. Mana-mana seni yang bercanggah dengan syariat tidak dibenarkan sekali-kali oleh agama. Tapi seni-seni yang tidak bercanggah dibenarkan. Seni banyaklah. Seni lukis. Bukan semua orang boleh lukis. Sebahagian besar daripada kita boleh lukis, sebahagian tak boleh. Saya lukis pokok boleh, Lukis apa boleh? Lembu jangan lukis.
lukis pokok, lukis buah-buah, lukis pantai boleh. Dulu saya ambil lukisan kita masa SPM. Tapi saya tak pandai lukis manusia, tak pandai lukis haiwan. Kalau lukis dia tak jadi, dia jadi kaku. Nah, bagus lah. Siapa tak pandai lukis manusia, siapa tak pandai lukis haiwan, dia selamat. Sebab manusia dan haiwan, kita akan baca nanti, dia akan masuk dalam perbahasan tak boleh lukis. Nah, tapi belum saya sebut lagi. Saya sebut peringkat mula dulu, tak boleh lukis, tapi masih ada perbahasan. Cuma elok jangan lukis. Baik, tuan-tuan, cikgu dan muslimat yang dirahmati sekalian, seni boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tari menari boleh. Dia seni tu, bukan semua orang boleh buat. Pakcik boleh menari. Pakcik menari gempa bumi. Tengok Mahmud Jum menari dalam filem Nasib Doremi kan, pakai jubah nak pergi dengar kuliah. Sampai tengah jalan tukar pakai seluar Yankee, pergi ke kelab malam menari. Tengok dia menari macam mana, huduh lah. Nah, tu Mahmud Jun tu anak seni, Pakcik jengkreng. Jadi menari tu seni, tapi kalau kita menari sampai tak pakai baju, menari dalam keadaan tidak menutup aurat, menari lelaki dan perempuan pegang-pegang tangan, tu haram. Walaupun dia seni, Islam menghargai seni, tapi bila seni itu sudah bercanggah dengan syariat, maka seni itu ditolak oleh agama. Baik, tuan-tuan, cikgu dan muslimat yang dirahmati, kita cuba bincang malam ni tentang lukisan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, lukisan atau ukiran yang tidak berbentuk. Begitulah pendirian Islam terhadap patung-patung yang diukir. Mana kita dah baca dah bab patung-patung, memang tak boleh. Akan tetapi apa pula hukum gambar dan lukisan? Artinya gambar yang dilukis, bukan patung ni cerita lukis. Lukis atas kertas, atas kain, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di canvas, di kapet ini. Ni lukisan, bukan patung, lukisan, gambar. Seni yang dilukis di atas kertas lukisan, kain canvas, dinding, permaidani, wang kertas atau shilling dan sebagainya. Macam mana pula? Nah, patung selesai dah kita bahas. Ni kita nak bahas macam mana pula hukum lukis. Baik, jawapannya masih tidak jelas. Artinya tidak sepakat ulama. Tidak sepakat ulama pada hukum melukis itu sendiri, kecuali kita lihat dan kaji apa tujuan gambar tersebut dicipta. Tengok dulu apa tujuan dia lukis, di mana ianya diletakkan, letak pula di mana. Mana dia lukis benar-benar tu untuk apa? Untuk disembahkah, untuk dimuliakankah, untuk diagungkankah? Diletak di mana? Tempat tinggi ke, tempat rendah ke, bawah tapak kaki ke? Tempat letak tu di mana? Dan apa kegunaannya? Kita nak guna untuk apa? Begitu juga dengan apa yang dimaksudkan pelukis apabila melukis gambar itu. Jadi hukum tidak jelas, sehingga kita jelas apa tujuan, nak diletak di mana dan sebagainya, barulah ada hukum dalam kalangan ulama. Dia macam muzik. Lukis gambar ni macam hukum muzik, dia khilaf, tuan-tuan. Nah, hukum muzik kita akan sampai lah, tapi lambat lagi rasanya tahun depan. Cuma nak cerita di segi hukum khilaf sama. Hukum muzik dengan hukum melukis gambar ni lebih kurang di segi khilaf. Nah, muzik di segi, kalau kita ada dalam kelab-kelab malam, pub-pub, tempat-tempat untuk berhibur, ada arak, ada tarian lelaki dan perempuan, yang ni tidak ada khilaf, hukum dia haram mutlak. Tidak ada khilaf. Tapi bila dia akan jadi khilaf, bila muzik itu kita menyanyi sendiri dan sebagainya, akan jadi khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, ada ulama kata harus. Jadi perbincangan dia panjang. Samalah dengan lukisan, panjang juga perbincangannya. Baik, jika gambar itu, terus masuk, jika gambar itu dilukis seperti gambar lukisan Al-Masih, gambar Nabi Isa, bagi kaum Nasrani, orang Kristian lukis gambar Nabi Isa disalib contoh, di mana ianya diletakkan,
Atau gambar lukisan lembu tadi. Syekh, lembu. Tapi lembu bukan lembu hak sembelih. Lembu untuk kaum Hindu, mereka sembah patung lembu. Bermakna bab akidah, bab penyembahan. Orang Kristian dia lukis gambar Nabi Isa. Orang Hindu, India dia lukis patung gambar lembu, tujuan untuk disembah. Tujuan untuk disembah. Sebab Nabi Isa dikatakan anak Tuhan oleh orang Kristian, orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Orang kafir Quraisy kata malaikat, anak perempuan Allah. Ini semua jahat semua ni. Yahudi ke, Nasrani ke, sama orang kafir Quraisy, mereka mengatakan Allah itu ada anak. Cuma anak berbeza. Kristian kata Isa anak Tuhan, Yahudi kata Nabi Uzair anak Tuhan, kafir Quraisy kata malaikat anak perempuan, bukan anak lelaki, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga ni semua tak betul. Allah tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik, kalau lukis gambar Nabi Musa tujuan untuk sembah. Lukisan lembu tujuan untuk sembah juga untuk orang Hindu dan sebagainya. Maka orang yang melukisnya dianggap kafir. Tu dia. Orang yang melukisnya dianggap kafir, yang ingin menyebarkan ajaran kafir dan sesat. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri memberi ancaman yang berat, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat nanti ialah para pelukis. Makna bukan kita lukis, bukan kita nak sembah, tuan. Kita pelukis. Datang orang Kristian pada kita, suruh kita lukis gambar Nabi Musa, Nabi Isa. Kita pun lukis. Kita lukis gambar Nabi Isa. Dan kita tahu dia tujuan untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk disembah dalam agama Kristian. Kita tahu. Tetapi walaupun kita tahu, dia bagi 1.2 juta. Pak Cak, 1.2 juta. Dalam Malaysia ni Pak Cak seorang lukisan paling hebat sekali. Gereja Kristian datang, kamu tolong lukis gambar Nabi Isa, kami nak pelekat di gereja. 1.2 juta. Pak nak? Belum pasti. Belum pasti. Boleh yang tu tak ada masjid dah. Kereta pun menyihat 2-3 tingkat. Tuan-tuan, semat yang dirahmati, dia tahu tak boleh, tapi dia upah dengan harga yang mahal, nilai dia. Potret Mona Lisa, harga dia dijual 3.16 juta Malaysia. Potret Mona Lisa, harga dia kalau kita nak terjemah dalam ringgit Malaysia 3.16 juta. Pak Cak boleh beli. Lukis bodoh itu. Pernah tengok potret Mona Lisa? Tak pernah, Pak Cak. Pernah? Tak pernah. Bagus je nak tengok. Bukan comel pun, anak pun comel. Tapi dia punya seni dia tu sampai dijual dengan harga 3.16 juta ringgit Malaysia. Dulu yang dia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, siapa pelukis dia? Leonardo da Vinci. Kenal? Kenal main bola, kenal Ronaldo. Ataupun Leonardo tu apa dia? Filem Titanic. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tu nilai. Makna kalau boleh dijual dengan harga begitu, dia boleh upah kita 1.2 juta. Kita tahu dia nak sembah, oleh kena harga mahal, kita pun lukis. Kafir hak pelukis tu, hak mereka tu memang kafir di berawal, tak apalah, agama lain. Kita hak lukis ni, tuan-tuan. Dalam kita tahu tak boleh, haram melukis gambar untuk diagung, untuk dimuliakan, untuk disembah. Kita pergi lukis dengan habuan dunia yang sedikit. 1.2 juta sikit, 5 bilion sikit, berapa banyak pun nilai dunia sikit. Allah sebut samanan qalila. Dunia ni semua harga dia murah. Sebab mahal syurga. Bila yang mahal syurga, dunia semua murah. Letaklah berapa nilai pun tinggi mana pun murah. Samanan qalila.
Maka kalau kita buat macam tu, kita pelukis ni jadi kafir sebab kita tahu hukum. Lukis juga sebab nak harta dunia yang sedikit jadi kafir. Jangan buat. Sebab tu kena mengaji. Nah tuan-tuan, kalau sekadar haram tak haram berdosa tu boleh tahan lagi sebab belum jadi kafir. Bila belum jadi kafir, dia buat haram berdosa besar, dia mati masuk neraka, lepas tu patah balik masuk syurga juga, boleh tahan lah. Walaupun dia tak tahan masuk neraka sebenarnya. Fama asbarahum 'alan nar. Allah tanya, betapa tahannya mereka ini nak masuk neraka, sebab mereka menukar benar-benar dengan harga yang murah. Tahankah masuk neraka? Tak tahan jawapan dia. Tapi boleh juga akhirnya keluar masuk syurga. Kalau kata haram berdosa ni kafir, jangan buat. Berapa jumlah pun kita diupah, maka dia adalah sedikit pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak kena masuk neraka tu bayaran dia cukup mahal. Nah, baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang disampaikan pada anak-anak kita yang memang pakar melukis, takut-takut ada orang suruh dia lukis gambar-gambar seperti ini, jangan ambil walaupun diupah dengan harga yang mahal. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, lukis gambar lembu untuk tujuan dimuliakan, diagungkan dan disembah oleh penganut agama Hindu, hukum dia sama. Bila kita tahu untuk disembah, diagungkan, kita buat juga sama dengan hak tadi, hukum dia adalah kafir. Bukan dosa besar, kafir, keluar daripada Islam, murtadlah kitanya. Wal a'udzu billahi min zalik. Baik, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi ancaman yang berat. Hadis kita baca tadi dah. Okey. Imam At-Tabari berkata, balik sebelah, apa yang dimaksudkan di sini ialah siapa yang melukis sesuatu sebagai lambang penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia tahu hukumnya. Kalau macam tu tak payah mengaji ya? Boleh. Tahu hukum pun payah, tak tahu hukum pun payah. Jadi last sekali tak payah mengaji, tak tahu hukum tak apa dah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, tak tahu hukum, kita bahagian tak tahu hukum pula. Jahil akan membawa manusia akan jadi kafir. Jahil akan membawa manusia jadi kafir. Dan orang jahil, dia mati, dia tidak akan masuk syurga. Lagi teruk, sama lah, kita kena pilih tahu. Jangan jadi jahil. Jahil memang teruk, dia ahli neraka. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita kena jadi orang yang tahu. Bila kita tahu, kita jangan buat. Tapi kalau kita tahu, kita buat bab-bab macam ni, dia bukan dosa besar. Bab-bab macam ni dia boleh bawa kepada kafir hukum dia. Kalau kita tahu arak itu haram, hari ini semua takkan tak tahu budak-budak Islam ni kata arak tu haram, tapi dia minum juga. Dalam keadaan dia tahu hukum arak tu haram, dia minum juga. Dia tak ide kafir bab arak ni. Dosa besar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia menerima hukum itu, cuma dia lawan, dia jadi fasik saja. Dia tidak dia kafir. Tapi bab ni dia boleh jadi kafir sebab untuk penyembahan dia, jenis-jenis dekat-dekat dengan syirik ini jangan buat. Baik, dia dengan sengaja melukisnya, maka dengan sebab itu dia akan kafir dengan serta-merta. Dia automatik, tak payah berdaftar, automatik. Tetapi jika yang melukis itu tidaklah bermaksud yang demikian, maka dia dikira membuat maksiat dengan perbuatannya itu sahaja. Hak ni berdosa sahaja, tak jadi kafir. Lukis gambar Nabi Isa jangan. Sebab ada agama yang menjadikan dia sebagai anak Tuhan, tak payah lukis. Lukis gambar Uzair jangan. Lukis gambar malaikat jangan. Mana kita tahu malaikat, muka dia macam mana, bentuk dia macam mana, tak tahu. Tak payah lukis. Kalau kita lukis juga, walaupun bukan tujuan untuk disembah, bukan tujuan untuk diagungkan, bukan tujuan untuk dimuliakan, dia tetap berdosa sebab gambar-gambar ini ada kaitan dengan penyembahan. Walaupun kita lukis bukan untuk disembah, tapi gambar-gambar ini ada kaitan dengan penyembahan. Ambil dulu, jangan lukis gambar lembu.
ambil dulu buah ni, ada lagi buah ke depan, banyak lagi, tak apa, ambil dulu hak ni dulu, jangan lukis gambar lembu. Sebab lembu ada unsur, ada agama yang jadikan dia sebagai patung yang disembah. Nah, walaupun kita lukis gambar itu bukan untuk disembah, tapi dia kira berdosa, sebab ada manusia yang menjadikan lembu untuk disembah. Okey, boleh faham Khairul? Lepas ni hantar nak balik ngajak pula ni, nak bagi tahu dia bukan mudah-mudah, nak ulang banyak kali yo, tengok ni bahaya ni, mana ni mai. Tuan-tuan, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita PKPB rentah daerah sebenarnya tak boleh nah, kecuali kecemasan dan sebagainya. Saya nak rentah daerah tak boleh nak pergi mengajak di luar Kota Star. Nah, saya kena ada surat daripada masjid. Nah, masjid buat surat masjid Irfan, ada ustaz daripada luar Kota Star, kena buat surat jemputan untuk mereka, hantar pergi guna telegram ataupun email, jangan pergi WhatsApp. Dia boleh WhatsApp, ambil atas meja gitu, pak hantar kat aku lah. Aku nak print macam mana? Dia kena print, tunjuk pada polis sekatan jalan raya. Bila saya nak lintas nanti, dia boleh buat surat siap, dia snap kita, prak, dia hantar kat aku. Edit pun budak, nampak gambar-gambar kaki dia pun nampak orang tua. Ke masjid jangan buat malu gitu. Nah, kalau boleh SU tu jangan tua sangatlah, SU ni, SU masjid, biar pandai jenis-jenis apa dia, multimedia, biar cekak lagi. Jangan snap itu, saya akan boleh print. Kalau print dia akan ambil gambar yang besar, dia akan makan banyak dakwah. Contoh guna email, nah, guna email, guna telegram pun boleh. Nah, ataupun nak WhatsApp pun boleh, tapi menggunakan komputer, ambil daripada file dan WhatsApp. Jangan ambil snap gambar begitu, jangan. Kita bukan nak tunjuk dalam handphone, kita nak print keluar, nak tunjuk dia surat tu. Jadi mana-mana ustaz yang mengajar mana-mana masjid yang nak pergi langkah kawasan dia, dia kena ada surat jemputan di masjid, mana dia tak payah pergi ke balai polis minta surat kebenaran untuk merentas daerah, tak perlu lah dengan adanya jemputan itu. Nah, sebab majlis agama kata boleh buat, yang tak boleh jemputan daripada luar negeri, bukan luar negara, luar negeri. Mana kita Kedah nak jemput ustaz daripada Perak tak boleh tapi kalau Kedah, dalam Kedah boleh, tapi nak rentas desa tak boleh. PKPB tak boleh rentas kawasan, rentas daerah. Maka kita ada surat daripada masjid untuk ustaz-ustaz mudahkan perjalanan dia. Dia tak payah pergi balai polis untuk minta surat kebenaran. Ini saya nak cerita lah, sebab saya telefon lah. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, saya masuk mula. Okey Khairul, clear? Okay. Nah, esok ni bakal pengganti saya. Selesai itu. Makna kalau dia bukan tujuan untuk disembah saja-saja, hak jenis-jenis ni masih lagi berdosa, cuma dia tidak jadi kafir. Saya ulang banyak kali. Baik, berbetulan dengan hukum ini, sesiapa yang menggantung gambar-gambar itu, gambar yang dilukis, gambar Nabi Isa, gambar patung lembu dan sebagainya, dengan niat menyucikan, memuliakan, maka perbuatan semacam itu tidak wajar bagi seorang muslim, kecuali jika orang itu telah menolak hukum Islam dengan tidak mempedulikannya. Maknanya kalau orang kafir tak ada masalah bagi dia, tidak ada hukum lagi dah. Nah, kalau dia tolak hukum Islam, yang Islam tolak hukum Islam, jadi kafir lah, murtad. Maka bila dia murtad, lukislah apa, tidak ada hukum bagi dia. Hukum ini tertakluk kepada muslim yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil jalan mudah, aku kafir lah mudah. Ya. Islam ni payah, buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Payah nak cari makan. Aku pula boleh cari makan lukis, pandai lukis. Hak lain tak pandai dah. Nah, jadi bila dah Islam sekat sana sekat sini, aku nak makan apa? Lah kali ambil jalan keluar daripada Islam, mudah kita selesai masalah. Jawapannya selesai masalah memang selesai atas dunia. Masuk kubur, masalah akan bermula. Nah, begitu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam budak-budak muda ini mengaji tidak? Nak ambil jalan mudah. Bila ditangkap oleh
penguasa agama sebab berkhalwat lelaki dan perempuan, maka dia ambil jalan mudah, dia kata dia tidak Islam. Sebab dia pun tahu khalwat tidak akan tertakluk pada bukan Islam. Maka dia jawab mudah, aku bukan Islam, kami bukan Islam. Selesai masalah. Dia tak tahu, dia mengatakan dia bukan Islam, menyebabkan dia jadi murtad serta merta. Ini jenis tak ngaji yang kita. Ayo. Jadi tolong ngaji, tuan-tuan. Sebab itu kejahilan itu membawa manusia kepada ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hukum ini lagi, siapa yang melukis gambar-gambar yang bukan untuk disembah atau dipuja, tetapi dia berniat membanggakan dirinya. Niat kedua, hak tadi untuk disembah dipuja, hukum dia kafir. Kalau dia tahulah, kalau dia tidak tahu dan dia bukan tujuan untuk itu, jadi dosa saja. Yang kedua, kalau dia lukis gambar untuk dia membanggakan dirinya kerana pandai melukis gambar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh cipta makhluk, boleh cipta manusia, aku juga boleh lukis manusia sebiji macam hak Allah cipta. Muka sama, telinga sama, macam dia ukur, hidung sama, tangan sama, sejibit macam hak Allah cipta manusia. Kalau Allah boleh cipta unta, dia pun boleh lukis unta tu sebiji macam hak Allah cipta. Maka dia merasakan dia bangga, dia boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak boleh mencipta unta, tapi sekurang-kurang dia boleh melukis unta sama padan dengan Allah cipta. Ini nombor 2. Nah, nombor 2. Hukum dia sama, haram. Baik, kemudian dia mendakwa dia pandai mencipta dan melukis makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dia juga mencipta seperti Tuhan, maka dia dikira kafir, sama. Dan Nabi SAW bersabda, inna asyaddan nasi azaban allazina yudahuna bi khalqillah. Atau kama qala SAW, maksudnya sesungguhnya orang yang paling berat menerima siksaan di hari kiamat ialah orang-orang yang mahu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun pada lukisan. Nah, dia tak pandai buat, sekadar melukis, dia nak menandingi Allah, sudah dikira tak boleh dah. Dia akan dapat azab yang berat di hari kiamat. Azab yang berat tak tahulah macam mana. Nah, cuma azab yang paling ringan, pakai kasut daripada api neraka, menggelegak otak macam Abu Talib, bapa saudara Nabi, itulah yang paling ringan. Hak ada dalam neraka, hak paling berat wallahu a'lam. Baik, perkara ini bergantung kepada niat pelukis itu sendiri. Kemudian terdapat riwayat yang lain yang menyokong hadis di atas, bagaimana hadis, waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan aw zarrah. Maksudnya, siapakah lagi yang lebih menzalimi dirinya daripada seorang yang mengaku dapat mencipta seperti aku menciptanya. Cubalah ciptakan sebiji gandum atau sebiji jagung. Allah cabar mereka. Kalau kamu rasa kamu hebat, tak payah cipta langit tu besar, tak payah cipta bumi tu besar, tak payah, ciptalah sebiji gandum ataupun jagung, ataupun kita mudah cipta kedah, padi sudah, sebiji padi. Memang tak boleh. Allah pernah mencabar dalam ayat lain, kalau boleh patung-patung yang kamu sembah, yang kamu kata Tuhan itu, suruh patung itu, patung yang kamu buat, kamu sembah tu, ataupun apa-apalah yang kamu sembah, matahari, bintang, hak kamu sembah, suruh Tuhan yang kamu sembah itu mencipta seekor lalat. Tak boleh. Allah kata, jika sekiranya seekor lalat itu dia pergi mengambil sesuatu, contoh kita tengah nak sambut hari jadi, buat kek. Kek tu misalnya kita letak gula icing atas tu, kita buat macam-macam lah gula icing tu. Lalat dia pergi chop. Apa makna chop? Chop. Chop? Ha? Kutih. Tak tu. Ni anak murid Ustaz Hamid tapi tak kerti. Chop ni hinggat. Abang Lim panggil chop. Tuan-tuan dia pergi hinggat atas tu. Bila dia hinggat kaki, dia mesti kena punya icing tu. Maka bila kita halau, dia akan lari.
Allah kata cuba kamu pergi ambil balik icing yang lekat. Icing masa contoh saya lah, Allah tak sebutlah icing. Dia sesuatu yang lalat pergi curi daripada kita, kamu kejar dia, kamu ambil balik, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau macam tu, dha'ufat talibu wal matlub, yang menyembah patung pun lemah, patung yang disembah lagi lemah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana tak boleh lah. Siapa-siapa nak cabar Allah memang tak boleh, apa pun memang kita tak boleh cabar dia. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ungkapan dalam sabda ini yang bermaksud mengaku dapat mencipta seperti aku mencipta, menunjukkan niat hendak menandingi Tuhan. Niat itulah. Kalau tidak ada niat tu tak apa. Kalau ada niat itu tak boleh. Dan mengaku kuasa Tuhan untuk mencipta sesuatu juga ada dalam dirinya. Baik, selesai situ. Mana hak dua ni ittifaq ulama, tidak ada khilaf. Yang melukis untuk disembah, untuk dimuliakan, untuk diagungkan, yang melukis untuk mencabar Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dua ni tidak ada khilaf, haram mandatori. Dan hukum dia adalah kafir. Baik, tengok bawah sikit. Tengah-tengah, di antara gambar yang haram melukis dan menyimpannya ialah gambar yang dimuliakan orangnya seperti kesetiaan agama, ataupun gambar yang diagungkan di dunia. Contoh utama seperti gambar para nabi. Gambar para nabi memang tak boleh lukis, tuan-tuan. Hukum dia haram, tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Lukis gambar Nabi Ibrahim, lukis gambar Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak boleh. Tu Perancis lukis, memang tak boleh lukis. Dia lukis, dia kata Nabi pula, menghina Nabi pula, marah orang Islam. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, walaupun dia kafir, hukum tak ada lah bagi dia, tapi kita sebagai Islam, kita dalam bulan Maulid pula tu, dalam bulan Rabiul Awal, tiba-tiba dia buat macam tu, memang satu dunia bergegar tu dunia. Ni contoh, walaupun kita pakai luar pendek, walaupun kita isap okok, tapi isap okok tapi hina Nabi aku tak nak jalan. Boykot habis. Boykot habis. Apa berkaitan dengan Perancis? Boykot. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Berlakon pun tak boleh. Ni hak lukis, bahagian lakonan pun tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau dulu-dululah gambar kita tengok masa zaman 70-an, 80-an, kalau bulan Ramadan waktu itu RTM 1 dan 2 waktu itu. TV3 ada ke tidak pada masa tu, dia akan tayangkan satu bulan drama bersiri tentang Nabi-Nabi. Pernah tengok? Kan tak pernah. Kan tengok Upin tak ada yang satu. Yang ada Popeye the Sailor Man ada. Ni gambar kisah Nabi Musa. Tapi bila tunjuk Nabi Musa, dia tidak ada. Tidak ada seorang pun boleh berlakon jadi Nabi. Haram. Cuma dia tunjuk pokok itu, dia tunjuk suasana alam semula jadi. Dia tulis Nabi Musa kata apa, berkata Nabi Musa AS. Dia tulis kata-kata itu. Dia tidak ada lakonan. Sebab haram secara ittifaq ulama. Tak boleh melakonkan sebagai seorang Nabi, tak boleh. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, boleh tak kita nak lukis gambar mereka? Ataupun kita nak lakonkan watak mereka? Di sini ada sedikit khilaf dalam kalangan ulama. Tapi pendapat yang kuat, hukum dia sama. Tidak boleh melakonkan watak sahabat-sahabat yang besar-besar. Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali, Osman, ni sahabat-sahabat besar-besar ni. Nah, 10 disebut oleh Nabi masuk syurga. Yang tu tak boleh. Hukum dia, pendapat yang paling kuat, hukum dia haram melukis gambar mereka ataupun melakonkan watak mereka. Sebab kalau pelakon ni nama dia pelakon. Suruh berlakon dia ustaz tu. Berlakon dia ustaz pakai jubah. Serban comel, serban. Bawa tongkat lah. Mata buta pula ni. Tak nak sebut dah nama. Tu berlakon dia ustaz. Berlakon dia jahat. Allah, luar pendek. Sepak mak pun. Tu berlakon, ikut orang suruh. Arah dia ustaz. Arah dia jahat. Tu nama dia pelakon. Nama pun pelakon. Dia bersedia untuk lakonkan apa sahaja. Tapi ada seorang manusia, seorang pelakon yang tak pernah jadi baik. Lakonnya semua jahat. Apa dia? Saleh Kamil.
Nama bagus, soleh, baik, kamil, sempurna. Jahat semua. Filem apa malam? Menarik baca. Baik, sebab apa? Sebab watak pelakon tu, dia bila berlakon jadi Abu Bakar Siddiq, dah. Tapi dia sendiri tu watak dia bercanggah dengan watak Abu Bakar, hak dia tangguh, hak dia lakonkan. Sebab tu tak boleh. Kalau kita lukis, kita nak lukis memek muka Umar Al-Khattab macam mana? Muka jenis garang ke muka jenis senyum, kita tak tahu. Nah, kalau muka jenis garang, kita pergi lukis jenis senyum, tak boleh. Dia mesti tepat wajah dia macam mana. Nah, macam Pak Cah nampak selamba. Dia muka tak garang Pak Cah. Muka ada tengok muka garang tapi baik. Ada muka dia lembut tapi jahat ataupun kasar, dia tak sama. Nah, jadi bila kita nak lukis gambar, nak menampakkan gambar mereka, memang kita tak tahu, tak layak. Jangan nak lukislah cerita orang. Gambar Nabi, gambar sahabat, jangan nak lukis. Baik, ataupun malaikat lagi lah kita tahu, cuma kita dapat bayangkan dia ada 600 sayap, maka lukis sayap, tak payah. Nah, malaikat Jibril AS dan orang-orang soleh juga jangan lukis lah, tuan-tuan. Gambar-gambar untuk guru ke jangan lukis lah, tuan-tuan. Semat yang dirahmati sekalian. Ambil fotografi dengan foto tu lain cerita. Kita belum masuk lagi, ni melukis. Nah, jangan. Gambar-gambar ini sering dimuliakan oleh kaum Nasrani, kalau Isa. Lalu ramai kaum bid'ah dari golongan muslimin meniru mereka orang Islam, meniru cara mereka melukis, jadi buat satu benda yang bid'ah. Sampai mereka pun menggambarkan gambaran Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan sebagainya. Nah, selain daripada mereka. Jadi jangan buat. Itu yang pertama. Ini gambar-gambar yang diharamkan. Jadi kalau kita pandai melukis, elokkan kita melukis gambar-gambar ini. Yang kedua, contoh yang kedua, gambar-gambar yang mereka agungkan, iaitu gambar raja-raja, pemimpin-pemimpin, tujuan untuk diagungkan. Lukis tujuan untuk diagungkan. Artis pada zaman kita ini dan lain-lain lagi, tak boleh. Tujuan untuk dimuliakan, diagungkan. Hal ini lebih ringan dosanya daripada yang di atas. Hak lukis para nabi itu lagi teruk oleh dosa dia. Dosa pun ada peringkat-peringkat dia. Nah, tapi hak bawah ni raja-raja, pemimpin, artis-artis, dia tetap dosa tapi dia lebih kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang penting dosa jangan buat. Itu cerita dia. Akan tetapi menjadi dosa besar jika gambar-gambar itu merupakan orang kafir. Raja-raja Islam kecil lagi, raja-raja kafir besar. Tengok Islam ke kafir pula. Pemimpin-pemimpin Islam kecil lagi kalau lukis, pemimpin kafir besar. Artis-artis Islam kecil lagi kalau lukis, artis-artis kafir besar, macam tu. Orang zalim walaupun dia Islam tapi zalim, besar. Dan orang fasik yang jahat walaupun dia Islam, seperti hakim yang menghukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia tak potong tangan, dia denda 5,000. Dia tidak hukum dengan hukum hudud, dia tukar dengan hukum-hukum dunia. Maka tak boleh dikira orang zalim, tak boleh lukis gambar dia. Ataupun para pemimpin yang menyeru selain agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetap juga dikira dosa-dosa. Jadi ambil tahu gambar-gambar seperti ini. Begitu juga dengan artis yang membesarkan perkara yang tidak betul serta menyebarkan perkara keji dan gambar bogel atau separuh bogel kepada ummah, juga tak boleh. Baik, ternyata banyak gambar yang dilukis pada zaman Nabi dan selepas dari jenis yang dimuliakan, dia diagungkan, kebiasaannya digalakkan oleh kaum Romawi dan Parsi, iaitu Nasrani dan Majusi. Jadi habis yang ni semua tak boleh. Nah, baik, kita turun ke bawah sikit. Hadis tu malah saya tak baca lah, tuan-tuan. Turun bawah. Selain dari gambar seperti papan tanda jika kategori yang tidak bernyawa, umpama tumbuh-tumbuhan, ini hak boleh. Nah, tumbuh-tumbuhan, pepohon, lautan, kapal, sampan, gunung ganan, matahari, bulan dan bintang-bintang. Begitu juga gambar pemandangan semula jadi ciptaan Allah. Semula jadi ciptaan Allah. Seperti benda-benda yang tidak bergerak, maka tidak salah untuk seseorang melukis atau menyimpannya, dan perkara ini tiada perselisihan lagi padanya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi benda hak boleh lukis pertama sekali,
Benda tu hak kita buat, benda hak manusia boleh buat. Boleh lukis. Hak kita bincang tadi, benda hak Allah cipta yang bernyawa, seperti manusia dan juga binatang. Ni, manusia dan juga binatang. Jumhur ulama haram lukis. Jumhur ulama haram melukis manusia, sama ada penuh ataupun tidak penuh. Binatang, sama ada penuh ataupun tidak penuh, jumhur ulama haram lukis. Jadi pelukis-pelukis kalau dia nak selamat, ambil pendapat jumhur, jangan lukis gambar manusia. Sebab manusia ciptaan Allah yang boleh hidup, yang bergerak. Binatang ciptaan Allah yang boleh hidup, yang boleh bergerak. Ini jumhur. Siapa jumhur? Siapa jumhur? Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini jumhur. Ulang semula, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Haram melukis gambar manusia dan juga binatang, sebab dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bergerak. Yang membolehkan hanya Al-Malikiyah, ulama-ulama mazhab Maliki, mengharuskan melukis gambar manusia ataupun binatang yang bukan tujuan untuk disembah, bukan tujuan untuk dimuliakan. Jadi Yusuf Qaradawi dia ambil pendapat Maliki sebenarnya. Mana kalau bukan tujuan disembah, bukan tujuan dimuliakan, harus walaupun gambar manusia dan juga binatang. Makna boleh pegang lah, bila ada pendapat boleh pegang. Tapi hak sempurna, hak elok, nak selamat, pakai pendapat jumhur. Termasuk mazhab kita sendirilah jumhur ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Maliki mengatakan kalau gambar dia separuh, gambar manusia ni separuh tidak penuh, dan gambar binatang separuh tidak penuh, dia kata harus, yang tu harus. Tapi kalau penuh, dia tetap mengatakan tidak haram, tapi dia kata makruh. Jadi tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi hak pelukis-pelukis ni tengoklah. Dia boleh berpegang dengan mazhab Maliki sebab ada pandangan. Lagi bila ada pandangan mazhab, kita boleh pegang. Tapi hak elok, hak sempurna, pegang pendapat jumhur ulama yang kata haram. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang bolehnya ialah benda hak kita buat. Apa dia kita buat? Kereta manusia buat, boleh lukis kereta. Kapal terbang manusia buat dia, maka boleh lukis kapal terbang. Apa lagi? Kereta api manusia buat, maka boleh lukis kereta api. Yang Allah cipta tapi tidak bernyawa, yang walau ataupun yang bernyawa tidak bergerak, pokok ni dia ada nyawa. Maksud dia kalau dia hidup tu bernyawa lah. Kalau dia mati, dia jadi kering tu dia mati. Walaupun dia hidup bernyawa, tak macam manusia dan binatang, dia tidak boleh bergerak kecuali digerakkan. Kita tanam pokok dalam pasu, hari ni duduk di tangga depan, esok tangga belakang. Siapa ubah? Bini mu lah, mu tak nikah ke? Tak faham. Ni tak nikah, ni tak nikah. Juru gambar semua tak nikah. Bini dia bukan boleh, dia suka ubah. Dia sebulan sekali ubah. Dia jenis suka mengubah. Kalau tengok pokok tu hidup belakang rumah, bukan dia jalan sendiri, bini hang. Tapi bini tak larat nak angkat pasu. Tu kira. Boleh tak? Oi, pasu besar ni tak angkat. Dia suruh suami dia juga angkat. Suami pun angkat jugalah. Angkat-angkat selit dis tu. Hati-hatilah. Nak angkat pasu tu berat tu, tuan-tuan. Terima muslimat yang dirahmati. Jadi pokok dia tidak boleh bergerak. Kecuali hak Nabi, mukjizat Nabi panggil, itu lain cerita lah. Nah, dia hidup tapi tidak boleh bergerak. Boleh lukis pokok. Cuma pokok berbuah boleh lukis atau tidak? Imam Mujahid ahli tafsir, dia kata pokok berbuah tak boleh lukis. Pula dah. Mana ada buah pisang ke rambutan ke, tak boleh lukis. Yang boleh lukis pokok yang tidak berbuah sahaja. Tapi ulama-ulama jumhur mengatakan asalkan pokok berbuah ke tak berbuah ke, harus kita melukis. Bermakna jenis-jenis hak manusia buat kita boleh lukis, ataupun hak Allah cipta tapi bukan manusia dan binatang, batu, gunung kanan, pokok, boleh lukis. Itu cerita dalam hukum hakam
bab lukis ni. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, jika gambar-gambar itu bernyawa dan tiada apa yang dilarang padanya, tiada sebab hendak dimuliakan dan diagungkan, dan tidak bermaksud untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka aku, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berpendapat yang terlihat itu tidaklah diharamkan sebagaimana disebut dalam banyak hadis yang sahih. Jadi di sini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengambil pendapat Al-Malikiyah ataupun ulama-ulama mazhab Maliki. Dia tak ambil pendapat jumhur. Nah, tak ada masalah, boleh. Walaupun kita tak pakai pendapat jumhur, selagi mana ada pendapat kita boleh pegang. Tapi kalau nak selamat yang elok, maka kita pakai pendapat jumhur. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Jadi saya tutup, masa dah habis. Bab lukisan kita dah baca pada malam ini. Apa yang boleh lukis, apa yang tak boleh. Ada yang hukum sampai jadi kafir, ada hukum dia haram, ada hukum makruh, dan ada hukum harus. Tapi kalau kita seorang pelukis dan kita nak berdakwah dengan lukisan kita, nah, untuk pendidikan, untuk dakwah, maka diharuskan kita melukis. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu dulu-dulu kita tengok kitab-kitab ataupun buku-buku dulu, masa tu penggunaan kamera tidak begitu meluas lagi. Mereka melukis gambar orang solat, qiyam, lukis orang qiyam. Penuh ada lukis, duduk gini. Nah, takbir, letak tangan sini, lukis gambar rukuk, lukis gambar sujud. Boleh tujuan nak tahu, nak tunjuk, nak rukuk macam ni. Nak takbir, tangan letak gini, jari sama dengan mana. Dia lukis. Tapi hari ini oleh kerana digital, kamera digital digunakan dengan meluas. Jadi kitab yang kita baru habis, kitab Indahnya Hidup Bersyariat, dia terus ambil foto daripada gambar betul manusia, hak betul, hak Allah cipta, cuma prap dia ambil gambar dia. Nah, itu lebih baik daripada kita lukis, sebab kita dah mempunyai ada kamera foto. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna untuk dakwah dan sebagainya masih lagi dibenarkan kita untuk melukis, itu pun lukisan-lukisan yang tidak diharamkanlah. Nah, baik. Jadi saya rasa sekadar itu untuk bab ni. Nanti kita akan terus masuk sambungan 2 minggu akan datang pada tajuk gambar fotografi, muka surat 203 situ. Penghinaan gambar menjadikan halal, iaitu saya langkah tu lah. Sebab perbincangan dia sama pada malam ini, mungkin saya akan tambah sikit lah. Nah, tambah sikit. Baik, nak tambah sedikit. Kalau kita hadiah-hadiah kita, saya tak baca tadi, tuan-tuan boleh baca. Nabi bila dia masuk rumah, dia tengok Aisyah gantung tirai. Tirai itu ada gambar binatang hidup. Nabi menunjukkan muka tak suka. Sehinggalah Aisyah buang tirai itu, dia kerak potong-potong, dia buat sarung bantal. Bantal tempat kita letak kepala, tempat kita letak punggung kita letak siku kita untuk menghina, boleh. Jadi di situ ulama-ulama kata makruh. Kita pasang tirai di rumah kita ada gambar binatang hidup. Gambar manusia tak ada laku. Nah, kalau ada manusia pun sama ada gambar manusia ataupun gambar binatang hidup yang ada di kain, jangan buat tirai. Kita boleh buat bantal, sarung bantal, nah, ataupun katil kita, tilam kita buat cadar, boleh. Untuk kita duduk di atas. Kita bukan memuliakan dia, kita menghina dia, yang kita tidur atas dia. Tapi tirai kita sangkut dia tinggi, nampak macam memuliakan dia. Nabi tak suka. Jadi elok hak tirai malam ni hak ada gambar, balik buang. Comel gitu. Beli kain kosong buat tirai, jangan letaklah gambar pelik-pelik. Ni tak apa, kapek tak apa, kita nak pijak biar ada gambar kucing ke, tak apa, kita nak pijak atas. Nah, hak jenis tirai-tirai kalau boleh jangan. Tapi jangan buang membazir. Kita potong buat sarung bantal macam Aisyah, dia potong buat sarung bantal, buat cadar, selesai, tidak membazir apa-apa. Nah, beli cadar lain, beli tirai lain, gantung untuk Aidilfitri akan datang. Aidilfitri pun masih PKPP tak tahu. Nah, dah setahun. Baik, jadi itu di antara apa yang kita dapat ambil daripada tajuk ini untuk kita ambil iktibar. InsyaAllah kita akan masuk pada gambar fotografi
2 minggu daripada sekarang, sebab minggu depan kita akan sambung kitab masalah imam dan makmum. Jadi saya berhenti sini dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.